Tidak dinafikan agak rumit, namun jika mengikut prosedurnya, pengambilan anak angkat tidak sukar seperti diandaikan. Paling penting mendapat kebenaran ibu dan keluarga kandung ataupun pelindung sebelum mendaftarkannya secara sah. Kelancaran juga bergantung kepada kriteria yang ditetapkan dua pihak berkepentingan. Ikuti sambungan laporan disediakan Mazaris Zafri Aziz Desa. Pelbagai kisah pengambilan anak angkat menjadi bualan sejak sekian lama. Ada mempersoal mengapa prosesnya dilihat mudah bagi segelintir pihak, termasuk yang tidak mempunyai pasangan. Berkongsi pengalaman mengambil anak angkat, usahawan kontroversi Iqbal Zulkifli, 27 tahun, tidak menyangka hasratnya dipermudahkan apabila kenalannya yang berdepan kesempitan hidup rela hati menyerahkan bayi yang baru dilahirkan kepadanya untuk dijaga. Saya untuk ambil anak angkat tu saya menganggap bahawa ini tanggungjawab saya dan memang Allah dah takdirkan saya untuk menjaga beliau. Macam saya mimpi dan ahli keluarga juga yang terdekat ramai yang mimpikan bahawa saya akan ada anak angkat, dan tiba-tiba saya dapat tahu orang yang jauh sebenarnya, bukan saudara mara saya, sedang mengandung, dan orang itu call saya, nak tak anak ini untuk jaga. Terdetik untuk mengambil anak angkat di rumah kebajikan yang didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebelum ini, Iqbal mengakui proses yang lama membantutkan hasratnya. Sebab prosesnya agak lama satu, dan bila saya pergi ke tempat-tempat tersebut, dia menjadi agak leceh sikit pengurusannya dan tiba-tiba melibatkan hal-hal lain. Itu yang jadi susah. Dan yang ini ni, kalau orang tanya macam mana saya dapat, saya sendiri pun tak boleh nak kata sama dengan orang lain sebab ini menjadi satu kejutan juga untuk saya sendiri. Tapi dari segi persediaan tu saya sedia untuk jaga. Mengambil tanggungjawab sepenuhnya terhadap bayi bernama Ahmad Ziad ini, Iqbal nekat untuk melalui proses pendaftaran secara sah bagi memastikan kebajikan anak angkatnya terjamin. Lain pula situasi bagi seorang ibu muda yang tidak mahu dikenali ini. Dia mendedahkan terpaksa menyerahkan bayinya kepada keluarga angkat berikutan anak itu tidak sah taraf selain tidak mampu untuk menjaganya. Saya rasa yang bersalah adalah saya, bukan budak tu. So, saya tahu budak tu layak untuk dilahirkan, tapi saya tak mampu untuk jaga dia sebab saya masih belajar. Saya decide untuk bagi orang je. Biar orang lain yang jaga. Tapi orang tu bagi upah lah kat saya. Caguh hati dia cakap. Dalam 5-6 ribu macam tu. Hakikatnya, dua situasi berbeza itu mempunyai jalan demi memastikan masa depan bayi yang diserahkan sebagai anak angkat terus terjamin dengan tidak mengabaikan haknya. Proses dokumentasi adalah perkara penting untuk dilakukan mana-mana penjaga demi kelangsungan masa depan anak-anak berkenaan. Penting bila kita kata anak angkat secara sah atau mengikut undang-undang, dia ada proses tertentu. Satu yang penting adalah ibu kandung atau keluarga kandung anak tu mesti memberi kebenaran secara sah. That mereka mesti ada consent letter. Kita kata consent letter atau surat persetujuan di mana mereka akan memberitahu mereka memberi anak kandungnya dengan rela, tanpa dipaksa, dan mereka tidak akan tuntut selepas tu. So dia bagi anak tu. Lepas tu anak tu, permohonan tu akan diproses oleh JPM dengan JKM akan siasat latar belakang keluarga tu, keluarga angkat tu. Okey, berdasarkan pada peruntukan akta tu memang perlu dalam tempoh 7 hari. Contohnya dalam tempoh 7 hari perlu memaklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat perkara ini mengenai pengambilan kanak-kanak tersebut, sebab kuasa pelindung dalam akta di bawah Seksyen 35 mengatakan bahawa pelindung ada kuasa untuk memberi kebenaran kanak-kanak itu dijaga oleh ibu bapa pelihara tersebut. So dalam ini ada dua kaedah lah untuk makluman Zarif, untuk makluman masyarakat di luar pun ada dua kaedah. Sama ada you dapatkan anak pelihara itu melalui saudara mara ataupun orang yang dalam masa yang sama you boleh juga memohon anak pelihara ini melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mengulas lanjut, beliau berkata daripada 600 permohonan anak pelihara dari 2019 sehingga kini yang diterima pihaknya, hanya 25 orang sahaja layak dipertimbangkan berdasarkan kriteria pemohon. Pun begitu, daripada angka berkenaan, 3 orang sahaja pemohon yang menerima tawaran, selebihnya menolak berikutan bayi yang ada tidak menepati kemahuan mereka.
Cahaya mata adalah anugerah ilahi, tidak kira lahir dari zuriat sendiri atau diambil untuk dipelihara. Tanggungjawab menjaga dan membimbing perlu dilakukan dengan penuh ikhlas dan kasih sayang. Justru setiap aspek kebajikan perlu dititik beratkan bagi mengikut prosedur yang sah demi menjamin masa depan mereka. Zahri Zafri, Aziz Desa melaporkan.